أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة جميع وكذا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بالتابعين ولهم بالإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقني فهما Rabbi yassir wa ta'ansi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang nanti Tuan Imam Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surah, para ustaz, para alim ulama, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan kepada kita nikmat iman dan taqwa. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita dengan memilih kita untuk sama-sama berada dalam masjid ini, untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas kita. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan kepada kita nikmat yang tidak terhingganya, sehingga kita boleh melihat dunia dan mengecapi segala kenikmatan yang ada atas dunia. Mungkin ada saudara-saudara kita pada waktu saat ini sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau akan sembuh dan sabar dengan ujian Allah. Mungkin ada saudara-saudara kita pada waktu saat ini telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan beliau berada bersama dengan salafus salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pada waktu dan saat ini yang sedang sibuk dengan urusan dunia, masih lagi berada di pasar raya, di atas jalan raya. Mudah-mudahan Allah selesaikan urusan mereka. Mudah-mudahan mereka semua mendapat hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan ruang kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Walaupun dia ada saudara-saudara kita yang tak mari, dia rasa nak mari, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak beri taufik dekat dia. Allah tak gerak dia mari. Tak boleh kata apa tuan-tuan. Walaupun sejekar dengan pintu pagar masjid pun dia tak mari kalau Allah tak gerak dia mari. Jangan marah dekat dia. Kita jangan marah dekat dia. Kita kena sangka baik dan kita kena berdoa mudah-mudahan mereka juga mendapat hidayah dan petunjuk dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia dapat hidayah tapi taufik tak dapat, dia tak mari. Ada orang tuan-tuan dia tak mari waktu lain, dia mari Jumaat saja. Bila kita kata dekat dia pasal apa mari Jumaat waktu lain tak mari, nasib baik saya mari juga Jumaat. Dia boleh kata dekat kita, nasib baik saya mari juga walaupun Jumaat. Kalau saya tak mari terus. Yang paling kita menakutkan hari ini, dengan ujian yang Allah hantar kepada kita ni, COVID-19 ini,
Kita bimbang tuan-tuan. Bila 3 bulan masjid tutup, ada masjid yang 6 bulan tutup. Masjid Zahir Al-Ustaz 8 bulan, hari ni baru buka. Hari ni baru boleh buat Jumaat. Bermula daripada awal itu sampai hari ni. Hari ni baru diisytiharkan buka Masjid Zahir Al-Ustaz. Hari ni. Kita takut tuan-tuan. Takut apa? Hari tu kita ingat masa PKP semain Jumaat hanya 20 lebih. Lepas tu naik sikit 60 orang. Lepas tu naik sikit. Yang masalahnya hak tak mari terus pun ada dah. Budak-budak dulu kanak-kanak mari masjid kecil. Tapi kita paling takut tuan-tuan bila kita tak bagi dia mari, takut tak mari terus. Yang ni paling kita takut. Tak mari terus. Tengok tadi tuan-tuan Jumaat. Hari ni kebetulan saya main lambat sikit. Tok Imam elok start khutbah tadi berapa ramai budak-budak duk main di padang permainan tu. Bukan kata kecil-kecil. Hak yang umur dia 15 tahun ke bawah. Saya tanya siapa tak ke masjid? Saya umur 15 tahun ke bawah, depa kata tak boleh pi. Ni bahaya ni. Perkara ni jadi penyakit yang cukup membimbangkan kita. Lepas ni jenuh lah kita nak jemput depa pula nak main masjid. Jenuh lah kita nak dakwah dia mari masjid pula. Kan? Hak yang tua bukan kita tak bagi mari. Tapi berisiko. Bukan tak bagi, berisiko. Yang ni pun kena faham. Dia kata kita kalau tak ada kita surau masjid tu mampu kerah dah. Ada juga hak jenis macam tu. Dan jadi benda ni semua duduk pada kita. Mudah-mudahan. Yang tu wabak yang kita tak nampak tuan-tuan. Tapi kita tengok kesan dia. Hari tu dah lama dah landing dah. Nampak landing elok dah. Dia naik balik. Sampai 300, 400 lebih, 600. Oi, seraya lah mula-mula. Kecoh tuan-tuan. Saya balik penghuni mesyuarat, dia pun pakat duk tanya. Ustaz, nampak gaya nak buat lockdown balik ke? PKP balik ke? Tak ada. Kerajaan takkan buat PKP sebab apa? Dia yang baru ni, dia berselerak. Bila berselerak ni, satu negeri satu. Terengganu daripada 1 naik 5. Kemarin 5, hari ni 5 positif. Ni hak semua ni keras tebah. Hak balik pada Sabah. Seronok entah mereka ni. Hari ni di Perak pun naik. Yang paling banyak di Kedah ni jangan duk bimbang. Hari ni tinggal 10 je. Hak tu semua kluster tembak. Hak duduk dalam penjara. Tu hak banduan. Hak tu duduk dalam penjara. Tata jangan duk takut. Yang takutnya hak main dekat kita. Semalam ada satu kes di Kulim. Iaitu di Junjung. Air kuning. Air putih Junjung. Satu kes. Tu pun bah juga. Bah ni maksudnya Sabah. Yang balik daripada Sabah. Hak yang pergi pilihan raya itu. Tapi bukan semua hak pergi itu kena dah. Macam Dr. Zul tu kebetulan dia pergi beri bantuan. Dia pisat je. Dia balik-balik. Masa tu tak ada apa. Dia buat saringan apa tak ada. Lepas tu duduk 3-4 hari barulah ada positif. Habis hak yang mesyuarat dengan dia semua kena kurantin. Jangan nak marah dekat dia. Dah kita kena bah kena macam tu, pakat duk kutuk pula. Ini ulama apa ni hak teruk ni. Hak saya nak sebut tentang hak ni yang lagi teruk. Ni penyakit yang paling teruk. Penyakit apa? Penyakit duk kutuk orang. Duk hina orang. Yang dia tak tahu hak yang saya yang bubar dewan, yang galak sangat nak buat pilihan raya, hak tu lagi teruk. Nak abang tuan. Ni pasal live kan. Alhamdulillah pada malam ni saya bawa satu penyakit. Satu bab penyakit ini yang ada dalam jasad manusia. Nama penyakit ni al-futur. Nama penyakit ni al-futur ataupun melengah-lengah ataupun dia terhenti. Pengertian al-futur ini mudah kita faham. Pertama, terputus ataupun terhenti sesudah berjalan ataupun diam sesudah bergerak. Putus asa. Futur. Yang kedua maksudnya iaitu malas ataupun menangguh-nangguh, melengah-lengah sesudah bergerak aktif ataupun bersungguh-sungguh. Ada orang tak ada penyakit futur.
Macam juga dia berdoa. Doa, ya Allah, berilah duit kat aku, ya Allah, berilah rezeki kat aku, ya Allah. Kan? Berdoa, tak dapat. Akhirnya dia kecewa. Malah putus asa. Ni salah satu di antara benda. Alah kita buat. Yang kedua, pengertian dia apa dia? Lengah-lengah. Buat lambat-lambat. Satu benda kebaikan, kadang-kadang kita melengah-lengahkan. Ni penyakit ni. Nama dia penyakit dia, Al-Futur. Macam mana juga kita dulu ada duit nak pergi ke Mekah, ada tangguh. Punya tangguh, tengok-tengok PKP. Lah ni tak boleh pergi terus. Tuan-tuan tahu ni, hak yang buka ni, hak yang untuk umrah ni, hak yang buka belah sebelah ni, bukan semua umat boleh pergi. Bukan semua umat boleh pergi. Dan saya dapat maklumat kata dijangka kemungkinan besar umur yang 60 ke atas tak boleh pergi Mekah sampai bila-bila lah. Selagi ada Covid. Na'udzubillah. Kita duk tunggu lama ni ada hak yang ni. Bukan semualah. Bukan kita kata jemaah kat sini. Tapi ada sebahagian daripada manusia ni, dia lengah-lengah. Dia tahu, jom nak pergi umrah. Tak apalah, tunggulah dulu. Allah tak panggil lagi. Tak seru, tak sampai lagi kata dah. Jomlah kita pergi haji. Tak apalah. Bukan kata tak ada duit. Ada. Tapi duk lengah. Akhirnya, bila sampai umur, sampai satu peringkat, Allah sekat dah. Ni tuan-tuan, bukan saja-saja ni. Ni hak Allah Ta'ala atuk ni tuan-tuan ni. La ilaha illallah. Macam juga orang lengah-lengah tak mau mari semayang, duk dengar azan. Tak apalah, nantilah dulu. Lah muda lagi. Dia duk jangka ni tuan-tuan. Muda ni tekek untuk panjang umur. Ada orang beranggapan bahawa dia masih muda ni, dia panjang umur. Macam juga orang kata dia sihat. Sihat lagi ni. Saya sihat lah, saya kuat lagi. Ada orang yang sihat tapi tak kuat. Ada orang kuat tapi tak sihat. Apa? Beza tak tak? Dia kuat makan tapi tak sihat. Dia kuat tidur tapi tak sihat. Ada orang dia sihat tapi tak kuat pula. Sihat badan, kerja malam tak boleh buat kerja. Nampak sihat, jalan apa semua duk jogging clear, tapi suruh sembahyang haram tak buat. Nampak? Dia tak kuat. Dah, sabarnya tak ada. Nah, hidupnya dia lengah-lengahkan. Padahal waktu sihat, wasihat tak qabla syukri. Waktu sihat sebelum datang sakit, itulah manfaat yang paling besar. Tapi tak, dia lengah-lengahkan masa dia tak buat ibadah. Waktu sihat ni, apa kita nak buat tuan-tuan? Waktu saat kita ada duit, tak apalah, tunggulah dulu, nantilah. Kan? Sebab tu kata ulama, ulama kata apa? Bila kamu ada harta, jangan kamu lengah-lengahkan beli saham. Bukan saham dunia. Saham akhirat. Saham akhirat. Kita duk ingat saham dunia. Ada orang ada duit, dia nak cari kekayaan. Cari kaya lagi. Cari kaya siapa? Pasal dia jangka panjang umur dia. Tapi sebenarnya ada duit, ada harta bukan jaminan untuk panjang umur. Sebab tu orang kata duit banyak tapi sakit. Duit banyak tak boleh beli kesihatan. Walaupun dia boleh beli obat. Duit banyak, hospital mana habaq je. Island hospital dia boleh pergi. KPJ dia tak ada masalah. Setakat satu malam 1,500 tu, heran apa kata dah. Sekali injection saja dia boleh bayar 5,000. Sekali operation dia boleh bayar 50,000. Tak ada masalah bagi orang yang ada harta. Tapi dia sihat tak? Dia tidak boleh beli kesihatan. Ini kata ada harta tak boleh beli kesihatan. Tapi yang diajar oleh para ulama apa dia? Gunakan harta beli saham akhirat. Jangan lengah. Jangan sampai satu peringkat dia lengah-lengah, tak ada ruang lah nak sedekah ke orang. Payah. Sampai peringkat nak bagi duit orang pun orang tak mau dah. Semua kaya lah dah. Cuba bayangkan waktu saat itu tuan-tuan, nak cari saham akhirat susah. Nampak? Sebab tu kalau ada saham akhirat ni, berebut-rebut nak saham akhirat. Saya teringat ada makcik di satu tempat tu. Saya pergi mengajar di satu masjid. Dia tua lah. Umur dah dekat 70 lebih. Perempuan. Suami tak ada dah. Dia duduk seorang-seorang. Seorang-seorang dia. Saya cerita pasal saham akhirat ni. Rebut peluang.
Apa dia buat peluang akhirat? Saham akhirat banyak. Saham akhirat tak banyak. Nak buat kebaikan untuk dapat ganjaran di akhirat, dipanggil apa? Itu pelaburan. Pelaburan ni bukan payah. Senyum korang pelaburan. Senyum kan. Jumpa orang senyum. Lah ni nak salam tak boleh. Ini salah satu bahaya. Nak tumbuk tak boleh. Nak salam tak boleh. Sentuh tak boleh. Oi. Tuan, sampai perekat macam tu. Ni tuan kena jaga-jaga. Sebab tu baru ni saya ada sebut buat satu statement. Minta supaya jabatan bahagian agama ni, mufti-mufti ni kena bincang balik. Sampaikah adakah peringkat itu gambaran yang dibuatkan sampai takutnya kepada COVID ni, sampai peringkat macam tu, sampai tak boleh nak salam. Bahkan salam ni ada sebahagian daripada syiar sunnah. Takkan sampai tak boleh nak salam? Adakah kerana salam tu menyebabkan jangkitan? Berapa banyak peratus yang menyebabkan punca jangkitan itu daripada salam? Contoh, kena buat kajian balik. Takut-takut apa? Takut-takut benda ni senjata daripada musuh-musuh Islam. Tengok tuan-tuan, waktu saat macam ni. Dulu masa boleh salam kita main-main. Pusing macam tu nak salam. Padahal nak salamnya pun, pak jumpa kawan pusing. Pak takut. Oh, berzakan. Ada hak yang duk main-main tu. Hak lah ni, salam apa tak boleh. Pakai duk macam Jepun lah pula. Nampak tak? Duk main tunduk-tunduk dah. Nampak? Nak gambarkan ni benda keadaan dia. Baik. Mengikut kamus lisanul Arab, futur yang bermaksud futur ini iaitu suatu ataupun sebut dalam bahasa Arabnya wahar, kepanasan sudah reda, ataupun wal fulanu yaqtiru wa yusuru wa yusura wa yusarra. Di ni orang belajar nahwu dia tahulah. Seseorang itu mula lemah. Berhenti dalam keadaan sekat jalan. Tengah duduk pulup-pulup, berhenti. Pasal apa? Dia rasa kecewa. Maka futur ini salah satu di antara penyakit yang mungkin menimpa sebahagian daripada orang alim. Ada juga. Orang alim pun kena. Bukan kata orang hak jahil je. Amilin pun ada kena. Bahkan amilin ini sudah pun ditimpa penyakit-penyakit tahap futur ini, futur yang rendah. Apa dia? Malah aku nak pergi tegur lepas. Malah aku nak pergi mengajak. Ngajak pun mereka bukan nak dengar. Kan. Ngajak pun bukan ada orang pun. Saya teringat, saya mula-mula mengajak dulu. Ada satu masjid ni, sekali saya pergi mengajak 3 orang. 3 orang ya. Ustaz mana mari sama ya. Semaya maghrib ramai. Pak sah. Masjid tu besar. Pak sah semaya. Beri salam je. Seorang pas seorang, seorang bakit pas seorang. Habis doa, terang. Kuliah tinggal 4 orang. Dengan ustaz ngajak sekali. Anak murid 3 orang lah. Anak murid 3 orang lah. Saya mengajak kuliah bulanan. Sebulan 2 kali. Saya pergi. Last kali datang kuasa masjid ni kata ustaz. Dia kata orang tak ada rasanya, tak payah aku, kita berhenti lah ustaz. Kan? Kita berhenti lah ustaz. Saya kata jangan berhenti. Kita terus. Saya mengajak walaupun seorang. Seorang tak apa. Saya pernah ceramah tuan-tuan. Orang pun tak ada. Saya pernah ceramah, orang tak ada. Cakap macam biasa, pejam mata, bang. Tak ingat pilihan raya di Pendang dulu. Pilihan raya kecil Pendang. Mata almarhum Ustaz Radinov meninggal. Buat pilihan raya kecil. Saya pergi ceramah. Saya jaga di Sungai Tiang. Pergi ceramah di satu tempat. Tempat yang kawan tu kena tembok itu tu. Apa nama? Namdam. Nama di kawasan Kampung Siam kan. Sungai Tiang. Kampung Cina. Kampung Siam. Nama dia Namdam. Masuk dalam. Jauh. Nak ceramah malam tu, saya pergi lah. Dah kita ni bekerja, tugas kan. Cerita sikit untuk pengalaman. Tempat ceramah tu, dia kebun getah. Tapi rumah orang banyak lah tepi tu. Rumah orang, tapi jauh-jauh. Orang kampung, biasalah. Tak apa. Nak start ceramah ni, nak tengok orang. Tak ada orang. Nampak gaya. Tak apalah. Suruh fungsi start. Dia start. Tak ada orang lah. Tak apa. Lepas tu mai lah seorang penceramah pertama. Dia cakap tak sampai 15 minit. Berhenti.
Dia tak apa nak ceramah dengan siapa, ke petang tah. Dia tak biasa ceramah. Dia tuan-tuan, orang ni kadang-kadang dia biasa ceramah dengan semangat ni bila ramai. Bila dengar orang takbir, bila bunyi suara saut-saut, dia semangat. Bila tak ada orang ni, Allah, nak ceramah apa? Kan? Ceramah tuan. Kena giliran saya, saya bantai setengah jam. Tapi waktu rupa-rupanya ada hak duduk gelap. Kan? Ini biasa. Dia bukan zaman Rasulullah dulu pun ada. Saya nak cerita kan, kisah Abu Jahal, Abu Jahal dengan Akhnas, Abu Sufyan dan Akhnas Ibn Syurik yang pergi dengar Nabi SAW baca Quran duduk dalam gelap. Itu biasa. Bukan setakat zaman lah. Zaman dulu pun ada orang dengar ceramah ni duduk dalam gelap. Biasa. Pergi ceramah. Ada ustaz tak boleh. Dia pergi tengok 2-3 orang, dia balik malas. Dia telefon, ustaz, saya tak ada yang kejap. Dia ada. Ini sebahagian daripada penyakit yang masuk dalam jiwa-jiwa amilin, pendakwah. Tok imam pun mai Allah akbar 2 orang makmum belakang. Lemah semangat tuan. Betul. Nah, tok imam pergi Zuhur 2 orang. Sagi Asar 2 orang. Maghrib tambah seorang jadi 3. Makmum belakang. Dia pun malas aku. Tak pergi rasa nak gayat dah. Ni sebahagian daripada penyakit yang mula merebak masuk dalam jiwa kita. Penyakit ni, penyakit futur. Tahap yang paling tinggi, ada juga yang berhenti terus dan diam terus, tak apa bergerak dah, tak mau ceramah dah, tak mau dah. Dakwah ni payah. Dan dakwah ni memang payah. Nabi SAW melalui medan dakwah ni macam-macam laluan. Betul. Nak zaman lah ni tak lagi canggih. Kita ada Facebook, kita ada WhatsApp, kita ada macam-macam tuan-tuan. Dahsyat. Hak duk hina ni macam-macam. Sampai ada peringkat umpamakan ulama dengan padri Kristian. Sampai peringkat nak hina sampai tara tu. Dah, ada sampai peringkat macam tu. La ilaha illallah. Tak tahu ni sebahagian daripada penyakit juga ni. Sebab tu kita pun hak yang duk mari masjid pun jangan ada penyakit juga. Saya pernah sebut pada bulan lepas. Apa dia? Al-ijabu bi nafsi. Jangan ada satu penyakit, apa dia? Al-ijabu bi nafsi. Apa dia penyakit tu? Syok sendiri. Tak boleh. Rasa syok, rasa Allah akbar, aku seorang ini. Boleh masuk syurga dah. Nampak tak? Jangan duk pasal. Kita bangun semayang tahajud, Allah akbar, aku dah ahli syurga, orang lain mengarut semua. Tidak nak mampu. Nampak tak? Belum. Jangan tekan. Dah. Kita boleh bagi drama. Rasa syok dah. Siap nak ambil gambar lagi. Padahal bagi RM10. Contoh. Kan? Jangan. Takut. Walaupun bagi banyak. Berjuta bagi. Siap bergambar apa contoh. Kan? Takut di sebalik berjuta. Satu duit pun tak dapat. Pahala. Allah tak kira habis hangus. Pasal apa? Al-ijabu min nafsi. Ini salah satu penyakit. Dan yang penyakit hak ni, penyakit apa dia? Lengah-lengah. Nak drama lengah-lengah. Tunggu dia papacak yang masjid kita bagi. Kita nanti dulu. Dia duk kira nanti dulu. Ya, padahal disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Salah satu di antara orang yang ada dalam jiwa mereka nak buat ibadah. Orang yang ada dalam diri mereka ni semangat nak buat ibadah. Dia tak tangguh dah. Rasa nak buat, dia terus bagi. Rasa nak buat, rasa nak semayang sunat duha hari ni, dia terus buat. Kita tak apa, sat lagi. Kita haji ni kita. Kan? Nak semayang sat lagi. Alih-alih tak buat terus duha. Nampak? Kita nak ngaji Quran kita. Pegang dah Quran tak balik. Tak syaitan mari duduk bisik. Sagilah. Pergi buat kerja lain dulu. Syaitan mari bisik. Dia pun tak Quran rasa sagi. Agak-agak dia baca. Ambil tak? Lengah punya lengah. Dah kita ngaji. Ada. Ni benda yang mari dalam jiwa kita. Maka yang berkaitan dengannya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu man fis samawati wal ard. Wa ma'amdahu la yastakbiru an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan ingatlah, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua,
dan malaikat yang berada di sisinya tidak membesarkan dirinya dan tidak enggan daripada beribadah kepadanya. Yusabbihuna ilailah wan nahari la yasturun, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Malaikat, malaikat salah satu di antara makhluk Allah yang Allah ciptakan mereka ni, jenis makhluk yang taat. Jenis makhluk malaikat ni adalah jenis makhluk yang taat, yang tak boleh lengah-lengah. Sebab tu malaikat pun beribadah tak? Malaikat beribadah kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa para malaikat ni ibadah mereka walaupun dia bersih insya-Allah Taala, tapi ibadah dia kenapa? Sifat kehambaan dia. Ni kata ibadah ni. Yang kita sebut ibadah apa dia? Kehambaan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tanda. Pasal apa semayang? Pasal apa semayang? Pasal kita ni hamba Allah yang Allah perintah supaya semayang. Khalaqal jinna wal insan illa liya'bud. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Cara macam mana mengabdikan diri? Salah satu di antaranya semayang. Ni hamba, kehambaan. Bukan semayang tu imam suruh dah. Bukan semayang tu ustaz suruh dah. Bukan orang alim suruh. Sebab tu tak rugi kalau tak semayang kepada agama. Rugi tak? Tak rugi kepada agama dan tak rugi kepada Allah. Orang tak semayang, Allah Ta'ala tak rugi. Orang tak puasa, Allah Ta'ala rugi tak? Tak rugi. Orang tak berjuang agama, tak pertahankan agama Allah, tak sayang kepada agama Allah, tak peduli seurusan agama Allah, rugi tak? Tak rugi. Bagi Allah Subhanahu Taala tak ada rugi apa. Yang rugi siapa dia? Kita yang rugi. Kita yang rugi. Allah Ta'ala tak rugi. Sebab itulah Allah kurniakan yuwafuna bil ba'di wa la khaufuna 'alayhim. Dan Allah Ta'ala bagikan kepada kita kesenangan. Allah kurniakan kepada nikmat. Untuk apa? Dan untuk kita menggunakan, menyempurnakan apa yang Allah bagi itu nak dapat ganjaran. Allah bagi sihat, rebut peluang sihat. Ambil peluang waktu sihat ni lah. Nak mari duduk masjid, nak intikah, nak baca Quran. Pasal apa? Waktu nampak lagi. Dan dia mari selaput mata, tuan-tuan. Dah pergi habis klinik mata. Carilah macam-macam nak suruh mata ni elok balik. Dah makin dekat tok Quran makin tak nampak, makin jauh lagi tak nampak. Sampai satu peringkat. Dah. Waktu tu barulah ya Allah, nak baca Quran tak nampak dah dalam malam ni ya Allah. Makin dekat lagi kelabu. Untung orang berhafal. Orang yang hafal walaupun tak banyak, dia hafal ayat Quran, subhanallah, dia boleh amal dan istiqamah apa yang dia hafal. Yang tu lebih afdal. Dan jangan kita duk usaha nak hafal yang kita payah. Dah, nak hafal surah Ali Imran. Contohnya. Dah, surah Sejadah tak lepas lagi surah Ali Imran dia nak hafal. Nampak? Jangan duk hafal surah yang payah-payah, tak. Cari hak yang mana? Hak yang paling mudah kita nak beramal. Hafal tu dulu. Lepas tu dah boleh, baru kita ambil sikit-sikit. Dia kaedah nak menghafal bukan payah. Kita belajar tahfiz Quran. Budak tahfiz tuan-tuan, dia nak menghafal Quran, tak tahu dah. Sebelum tidur tuan-tuan ambil 3 ayat. 3 ayat dah. Dah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Contoh. Ambil 3 ayat. Lepas tu ulang. Ulang berapa kali? 7 kali. Ulang 7 kali pada mana? Pada air. Ni saya nak bagi petua kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak menghafal, tuan-tuan nak belajar, anak tuan-tuan payah sangat nak hafal surah, nak hafal hadis apa, payah sangat nak hafal, tambah sekali anak-anak kita hak sekolah agama. Saya dulu ngaji nahwu sarah ni, ngaji bahasa Arab ni, kan nahwu sarah ni dia kena menghafal. Dhamma fa'in fa'in murad. Wah, macam-macam nak kena hafal. Oi, pening tuan-tuan. Jadi ustaz dulu pula tak hafal naik atas kursi. Dah, lagi tak hafal naik atas meja, diri atas meja. Hak tak hafal juga ambil kursi junjung raung padang. Pilih sekolah. Dulu lah ni kalau buat gitu, pok dia report polis lalu. Bukan pok nak hafal,
Nak suruh anak hafal tapi pak yang kurang ajar. Orang repot polis. Bukan nak suruh pak dia. Patutnya pak dia junjung kereta terus tak kepala. Nampak tak? Bengong sampai tak tu. Tak faham-faham. Tu kaedah nak mengaji. Orang dulu tuan-tuan. Tak, cara tuan-tuan ambil air macam ni. Ni air. Dah lah tak buka. Ni tuan-tuan. Ni guna air macam ni. Ni air gau ni. Ni air yang mudah kita nak hafal. Tuan-tuan jangan pergi beli freezer tu. Jangan pergi beli freezer. Ni kalau tuan-tuan nak main mengaji, tuan-tuan nak ingat. Nak mengaji Quran, nak hafal Quran, tuan-tuan ambil air ni tak depan. Tuan-tuan baca. Baca pada air tu. Ulang 7 kali ataupun 10 kali. Ataupun 15 kali. Nak? Kaedah dia. Baca ulang-ulang ayat yang kita nak hafal tadi, kita ulang-ulang, kita tiup pada air tadi. Kita minum. Insya-Allah apa yang kita baca tadi dia akan pindah buat masuk dalam badan kita. Insya-Allah mudah ingat. Anak-anak kita sebab tu anak Cina, dia pergi sekolah, dia bawa air mineral. Dia tak mana? Tak atas meja. Anak kita bawa air teh, tak di kaki. Dah lah bawa air teh, tak di kaki. Saya pernah tegur satu sekolah. Saya tengok budak-budak tak botol di sini. Semua tak botol di kaki meja. Pasal apa tak di kaki meja? Sepatutnya tak di atas. Letak di atas. Ini kaedah ni, tuan-tuan. Tak di atas. Baca berkali-kali. Jangan baca pada air masak. Sebab air masak ni air mati. Dia tak boleh nak ingat apa dah. Mati. Nak ingat apa? Tuan-tuan kena faham tu. Ambil air telaga lagi baik. Air telaga ataupun air embung. Nak cari air embung jenah nak tak ada. Kan? Ataupun air ni senang ni, air gau. Air gau ni tuan-tuan, dia banyak khasiat. Mari daripada mana? Pahang. Sungai Gau. Kampung Sungai Gau. Bukan air sungai ni, air telaga. Di sekolah agama yang dimiliki oleh Tuan Guru Ustaz Baqi. Ustaz Baqi Osman. Dia gali telaga. Tapi air tu tak berhenti keluar. Suatu hari seorang budak di pondok dia tu, di sekolah dia tu, demam. Jadi ustaz kata pergi ambil air minum. Dia pun minum. Dengan izin Allah sembuh penyakit. Sebab molekul dia tinggi. Dia bawah sikit pada air Zam-Zam. Tetap amal insya-Allah. Tetap nak mengaji. Ambil tak segelas baca. Boleh encik? Ambil segelas tak baca. Insya-Allah. Kita dah mari dengar balik lagi sakut sampai rumah habis. Dah, macam ngaji juga. Ngaji ni lah kali payah lah nak ngafal, malas aku nak ngafal. Tengok. Ni salah satu di antara penyakit apa? Penyakit futur. Pasal apa? Rasa malas. Dan di antara sebab-sebab yang mungkin meresapnya futur dalam jiwa seseorang itu, sikit lagi. Sebab kita kena berhenti isyak. Sikap keterlaluan atau berlebih-lebihan dalam agama. Sikap keterlaluan atau berlebih-lebihan atau melampaui batas atau melakukan ketaatan kepada Allah dan menafikan hak kerehatan sepatutnya atas diri mereka. Ni, penyakit ni dia akan mari kepada orang yang lebih-lebih. Ada orang yang semangat semua. Dulu bukan main, berjuang bukan main, hebat. Alihnya dia lemah. Sampai satu peringkat dia akan berhenti sekat tengah jalan. Orang yang sampai tengah malam, sampai tak tidur, dia nak buat ibadah. Ngaji Quran, semayang, ngaji Quran. Dah. Kita nak buat ibadah, tuan-tuan. Tidur pun jadi ibadah. Makan jadi ibadah. Ni siapa nak semayang pun tak boleh. Allah. Ngantuk. Dah. Siapa tu imam baca tu tak faham dah. Dan bunyi pula tengah semayang. Saya teringat satu masjid. Dia boleh lena tengah berdiri. Dia duduk semayang sebelah kita. Allahu Akbar tu saya duduk, tu imam kan main duduk baca, dia duduk sebelah, bunyi lena tengah berdiri. La ilaha illallah. Yang ni yang dikatakan apa dia? Afdal pergi tidur dahulu. Ataupun kalau lapak siapa ketak gedi-gedi nak semayang tapi lapak, Allahu Akbar, perut bunyi kan, siapa ketak gedi-gedi ketak. Pasal apa ketak? Lapar. Afdal makan dulu. Sebelum mari semayang tu, afdal suat dulu. Sunnah Nabi, makan dulu sikit, baru pergi semayang. Begitu juga tidur. Kalau mengantuk sangat. Tapi janganlah
malam tengok bola, lepas tu subuh ngantuk. Tak. Bang, jom mayang. Allah, mayang lah aku. Ustaz kata afdal tidur dulu. Yang tu kena eret kaki selan dalam kolah. Nampak dah? Dah nak habis subuh, nak setengah dah. Dia duduk tengok bola. Liverpool. Kan mesti bola dah ni. Last kali habis pukul 5. Dah subuh dah pun. Baru tutup TV. Baru cari kain selimut batal. Sepatutnya semayang lah subuh dulu. Dah staff kata afdal tidur dulu. Pada otak jangan ada buat macam tu. Nampak tak? Ada yang ni hak kata ni tetap hak yang masa panjang. Afdal kalau mengantuk sangat. Sebab tu Nabi ajar. Cara dia afdal kita tidur waktu mana? Sunnah dan sunat. Iaitu sebelum zuhur. Sunat tetap dan sunnah tidur sebelum zuhur. Bukan lama. Sekejap je. Kita niat nak bangun tengah malam, nak bangkit sembahyang tahajud. Insya-Allah kalau kita buat tuan-tuan dengan lillahi ta'ala, insya-Allah tengah malam Allah gerak kita. Tapi kita Allah gerak juga bangkit buka TV tengok bola. Kau nak sembahyang tahajud tak? Nampak? La ilaha illallah ni benda dia. Sebab tu benda ni kita tak boleh melampau. Berjuang agama tak boleh melampau. Bukan main bersungguh. Kita tengok ramai dah orang yang jadi Allah tunjuk kat kita. Orang yang dulu suatu ketika hebat berjuang menegakkan Islam, orang beruyuh sampai tidur tengah jalan. Berdemonstrasi macam-macam. Akhirnya dia kecewa. Jangan main tak. Sebab tu dalam perjuangan pun dia ada hak dah. Dia ada waktu dia ada masa dia macam mana. Berdakwah pun dia ada cara dia macam mana. Dia ada kaedah dia. Macam zikir juga. Dia ada kaedah dia. Taqif. Dia sebut apa dia? At-taqif. Taqif ni apa dia? Dia ada kaedah dia. Ada lagu dia. Macam kita zikir subhanallah lah. Subhanallah alhamdulillah Allah akbar lepas sembahyang tu kan. Lah ni ada kadang-kadang tak buat terus. Dia kena ambil juga. Buatlah sekali. Buat. Lepas maghrib, lepas isyak ke ambil buat sah. Subhanallah. Dia ada kaedah dah. Kita baca zikir tu berapa? 33 kali. Kan? 33 kali, 3 kali berhenti. Ambil kaedah 3 kali berhenti. Yang pertama berhenti 10 kali. Subhanallah. Yang ketiga tadi kena habis sampai 13. Dia ada kaedah, dia panggil apa? Taqif. Betul juga kita zikir lepas zikir hak arwah tu. Apa nama? La ilaha. Dia ada kaedah tuan. Dia ada kaedah dah. Saya nak sebut lah sikit kan. Dah kita dah sebut kan. Dia ada lagu dia. Bukan lagu saja tak. Tapi untuk naik semangat kita. Mula-mula buat slow. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa? Kalau buat 50, bagi 3. Kalau buat 100, bagi 3. Dah, sampai 30, naik sikit. La ilaha illallah. Laju sikit. Hak lah tu. Baru nak gepak pun. Nak terangkat ke mana ke cerita pulang lah kan. La ilaha illallah. La ilaha. Jangan lebih-lebih tak. Kalau kita belajar hak tarekat tu, dia ada lah. Dia ada kaedah dia. Sampai perekat dia, daripada kalimah la ilaha illallah tu dia keluar apa? Dia kali istinja. Allah, la ilaha illallah, Allah. Dia kata, kalau mereka kita sesat dulu. Bukan sesat. Itu ada kaedah dia. Macam orang kata berzikir, siapa berdiri, siapa bangun berdiri, menari dan sebagainya. Itu ada kaedah dia. Dia bukan sesat. Kita semua nak hukum sesat dah ke? Hak yang kita buat belanja bulat tak sesat pun. Nampak tak? Dia ada kaedah taqif. InsyaAllah yang tu kita akan belajar kemudian. Ni kita nak letak dulu. Untuk apa dia, Tan? Untuk kita nak letak satu benda kerehatan kepada diri kita. Ni. Dalam ibadah ada rehat. Dalam kerja ada rehat. Sampai ke berjuang pun ada masa kita rehat. Jangan sampai perekat tak ada rehat langsung. Last sekali kita lemah, putus asa. Bila putus asa, Tuan, yang itulah futur yang paling bahaya. Yang paling bahaya. Kadang-kadang kita jangan sangka, Tuan, kita minta nak sihat. Allah tak bagi sihat. Allah bagi sakit, tapi Allah bagi duit. Allah bagi duit. Sebab apa Allah bagi duit? Sehat tak sehat juga. Sehat makin teruk, sakit. Tapi Allah bagi duit yang kita tak tahu.
Untuk apa? Untuk guna duit tu nak merawat kita. Hati-hati. Amin. Ada yang Allah Ta'ala bagi dia sihat, tapi duit tak ada. Sihat dia, tapi duit kurang. Pasal apa? Allah nak suruh guna kesihatan dia, nak cari duit. Subhanallah. Itu ada hak masing-masing yang Allah bagi dekat kita. Tapi jangan putus asa. Usaha. Yang ni usaha cara macam ni, yang ni usaha macam ni. Dah. Nak kata kaya tak kaya. Macam orang turun pagi pukul 6, pukul 4 tu turun dah. Pukul 5 start motor keluar daripada rumah. Pasal apa? Pasal nak pergi kerja di Pulau Pinang. Dah, habis kerja pukul 7, balik tu. Siapa tak semayang maghrib, sampai rumah isyak. Maghrib semayang mana? Jamak tak payah. Jamak tak payah. Hari-hari lah macam tu. Kok nak berhenti semayang lambat. Ada ni orang bagi alasan kat saya, dia kata, Allah Ustaz, leceh lah, leceh. Saya kalau nak berhenti, jadi lambat sampai rumah. Kalau saya berhenti semayang, jawab rumah sampai rumah pukul 9, pukul 10. Apa salahnya hang berhenti semayang? Dah, la ilaha illallah. Tapi tak, dia rasa macam susah. Akhirnya kaya tak? Tak kaya. Bahkan tak kaya, rugi pula kepada agama dia. Kepada ibadah dia. Yang ni paling bahaya. Nah, lepas tu kita minta. Lepas tu orang yang macam ni, last kali lah, sampai satu peringkat. Kerja punya teruk, haram tak kaya apa. Nampak dia putus asa. Nampak? Tak, putus asa. Tapi kita nak dapat apa dia? Barakah. Sebab tu orang duduk, orang kerja gaji besar. Gaji 20,000 sebulan tak cukup. Sebab apa? Tak ada barakah. Tapi orang yang kerja gaji 500, cukup hidup dia. Boleh anak-anak apa semua. Pasal apa? Ada barakah. Dah. Baik, insya-Allah. Itu dulu untuk pada malam ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi gambaran kepada kita bahawa penyakit futur jangan ada dalam diri kita. Apa dia? Penyakit yang melengah-lengah, penyakit malas, penyakit putus asa. InsyaAllah kita akan sambung lagi bab ni pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan dapat barakat ilallah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada kita dan Allah berikan rahmat kepada kita. Allah berikan hidayah yang berpanjangan. Allah berikan kesihatan berpanjangan. Amin ya rabbal alamin insyaAllah. Saya mohon maaf banyak-banyak terkasar bahasa tersilap kata yang baik daripada Allah SWT. Ya lemah kuat kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa semula. Baiklah sama-sama kita hadiahkan Fatihah ini untuk junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para salafus saleh, guru-guru mursyid, para pejuang-pejuang Islam, khusus untuk ibu dan ayah kita, muslimin dan muslimat, senat selamat juga yang masih hidup. Bakazal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا رسول الله أجمعين اللهم بركة علما وزقني فهما وبياصير وتعظيم اللهم نعوذ بك من القوم الجاهلين ونعوذ بك من القوم المنافقين ونعوذ بك من الظالمين ونعوذ بك من فتنة القوم الدجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا صلاتنا واغفر لنا ذنوبنا عامة وعظيم القيامة انك على كل شيء قدير اللهم نعوذ بك من دزان ومن قصر ومن عن صان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تكبير.